أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih mengurniakan pada kita nikmat sihat tubuh badan dan kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa walaupun kita masih dikuarantin oleh kerajaan atas maslahah ammah untuk kesihatan kita semua. Namun demikian, rutin harian kita semasa maghrib kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan seperti biasa. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi bersama dengan saya di link saya dalam kuliah sempena kuliah maghrib di talian sempena dengan musim kita ini. Alhamdulillah, daripada laporan akhbar kita melihat negeri kita Kelantan Darul Naim telah menunjukkan cukup baik dalam menangani kes-kes melibatkan virus COVID-19 ini. Kita tengok alhamdulillah kes baru ada satu tak silap saya pada hari ini dan yang masih dirawat di ICU tinggal hanya 22 kes. Kita doalah semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita rakyat negeri Kelantan khususnya rakyat Malaysia amnya dan seluruh dunia ini dapat bebas daripada virus ini secepat mungkin insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita sambung lagi pelajaran kita daripada tafsir surah As-Sajadah. Insya-Allah malam ni bermula dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal saleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman siksa dariku
Demi sungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Baik kawan-kawan dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-12 dan 13 daripada surah ini akan keadaan orang-orang yang musyrikin, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka melihat akan kebangkitan. Tengok hari kebangkitan, hari bangkit kita di padang mahsyar, dan di saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalaulah kamu lihat wahai Rasul, ketika orang-orang musyrikin itu berada di hadapan Tuhan mereka. Wahai Rasul, Allah kata, wahai Nabi, di saat kalau kamu tengok kepada orang-orang musyrikin seketika mereka berada di hadapan Tuhan mereka, apa keadaan orang musyrikin itu? Nakisu ru'usihim. Orang kafir ni yakni khafidhi ru'usahum. Dia duduk dalam keadaan menundukkan kepala mereka. Puak-puak kafir tadi. Pasal apa tunduk kepala mereka? Minal haya'i minhu, kerana dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia rasa dia aib, dia rasa dia rugi, dan dia rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang berada di hadapan mereka. Dia tak malu macam mana pada Allah. Di dunia dia menggunakan semua nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama dia kafir kepada Allah, dia deraka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia melihat akan azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat berada di hadapan mereka. Di saat itu kata Allah, wahai Nabi, kalau kamu tengok orang kafir duduk tunduk kepala dia di hadapan Allah, bahasa Kelantan panggil terbokok harap. Terbokok harap duduk depan Allah Subhanahu wa taala tadi, kamu akan dengar apa ucapan puak-puak kafir ini. Ni tuan-tuan semua, orang kafir ni minta nak balik pada alam dunia semula. Qala ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Puak-puak kafir ni kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, sekarang ini kami melihat, sekarang ini kami mendengar. Absarna wa sami'na, kami dengar dan kami lihat ya Allah. Kami dengar akan ucapan kamu dan kami taat pada perintah kamu. Kami lihat akan perhimpunan di padang mahsyar dan kami lihat akan nabi-nabi yang telah kami dustakan semasa hidup di alam dunia dahulu. Ya Allah, sekarang ni kami lihat segala-galanya. Neraka depan kami lihat. Azabmu depan kami lihat, kami dengar, dan hari ini kami akui segala-galanya ya Allah. Qala ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na. Lepas tu nak minta nak buat lagu mana kawan-kawan sekalian? Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, oleh kerana kami telah melihat akan azabmu ya Allah, farji'na, ya Allah, ya Tuhan kami, hantarkanlah kami ni balik semula ke alam dunia. Orang kafir ni tuan-tuan semua, dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala nak balik semula ke alam dunia ini. Jadi walau apa pun yang mereka minta nak balik semula ke alam dunia, tidak boleh balik ke alam dunia. Farji'na, hantarkanlah kami ini ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal yang baik, amal yang saleh di atas dunia ini. Setiap orang yang mati minta dengan Allah Ta'ala nak balik ke alam dunia, semuanya tidak boleh balik ke alam dunia. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi ya. Dalam hadis ini dikatakan, disebutkan satu riwayat menyebut bahawa
orang-orang yang Allah Ta'ala berkata kepada orang yang mati syahid. Apa kata Allah kepada mereka? Kata, wahai orang yang mati syahid, mintalah dengan aku apa yang kamu nak minta. Lalu orang yang mati syahid ni kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta dengan kamu, aku nak balik semula ke alam dunia. Pasal apa balik semula ke alam dunia? Aku nak perang semula. Bila aku perang, aku mati. Lepas aku mati, aku hidup balik, aku perang pula. Aku mati pula, aku hidup pula. Perang pula, mati pula, aku hidup pula. Sebab perang mati syahid ni sedap, kata dia. Jadi aku nak hal ni. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai para syuhada sekalian, sudah pun menjadi ketetapanku bahawasanya setiap yang hidup, yang mati tidak akan kembali semula ke alam dunia. Jadi puak-puak kafir ni minta dengan Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun, tak silap saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puak-puak kafir ni kata, qala rabbi irji'uni. Qala, ya Allah, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku semula ke alam dunia. Qala rabbi irji'uni. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke alam dunia. Pasal apa minta balik alam dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku boleh buat amal yang salih yang aku tinggalkan selama ini. Orang kafir minta dengan Allah Azza wa Jalla, nak minta balik semula ke alam dunia, nak buat semula amal-amal yang baik, amal yang salih yang telah mereka tinggal selama ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Allah Subhanahu wa taala herdik puak-puak kafir. Bila mereka bercakap minta nak balik ke alam dunia, Allah kata kalla, tidak boleh. Itu maksud dia. Kalla ni tuan-tuan, kalimatu zajrin wa dhajarin, perkataan yang memberi makna marah dan herdik. Itu kalla. Dia ginilah kita buat bandingnya dalam bahasa kita. Bila kita nak marah kepada sesuatu orang, orang tu mari nak kecek kita, buka mulut kecek, kita puayak dia. Jadi orang tu terasa hati. Allah Ta'ala pun sama. Allah Ta'ala kata bila puak-puak kafir ni minta dengan dia nak balik ke alam dunia, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, tidak boleh, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala herdik puak-puak kafir bahawa mereka tak boleh balik semula ke alam dunia. Jadi di sini Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, kami telah tengok, wa sami'na, dan kami telah dengar perintah-Mu ya Allah. Farji'na na'mal salihan, atalah kami balik semula ke alam dunia ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala nak balik semula ke alam dunia. Nak buat apa balik ke alam dunia? Nak betulkan akidah mereka pada Allah, nak betulkan percakapan mereka, nak betulkan segala amalan mereka. Dan mereka pada hari ini, mereka mencela diri mereka sendiri sebab mereka ni akan masuk neraka Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalaulah kami hidup di alam dunia dahulu, kami dengar dan kami pegang ikut akal kami dengar, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya bukanlah kami di kalangan penghuni neraka ini. Jadi nak sebutkan di sini bahawasanya orang kafir minta nak balik ke alam dunia ni balik sebab nak buat amal yang saleh. Mereka takut kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, gunakanlah peluang yang ada di atas dunia ini, jejakilah langkah-langkah, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membawa manusia pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Buatlah
benda-benda kecil ya, tolong orang musim ni, tolong orang, zikir banyak, jaga semayang, buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Buatlah benda-benda apa sekalipun tuan-tuan semua, asalkan kita boleh mencari syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang tuan-tuan masuk syurga begitu mudah. Dalam satu hadis, saya jumpa satu hadis, dia kata gini, Nabi sebut, ra'aitu rajulan yataqallabu fi dhilli syajaratin qata'aha. Aku melihat dalam syurga ada seorang laki-laki sedang beristirahat di bawah bayangan satu pokok. Dalam syurga ni kawan-kawan, ada sungai, ada pokok. Orang ni duduk berehat di bawah pokok, bayangan pokok ini. Jadi kata bahasa Kelantan, duduk guli-golek, beristirahat kiri kanan di bawah bayangan pokok di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa amalan mereka yang menyebabkan mereka boleh nikmat begitu banyak? Sebab kita learning lah. Kita learning ni kawan-kawan, dengan cuaca panas tempat kita ni 30, 35, 40. Kalau boleh duduk bawah pokok rena, mari pula angin, bukan angin yang bertiup, mari pula angin bertiup. Katakanlah pokok rena tu tepi sungai. Duduk tepi sungai, bawah pokok duduk tepi sungai, bawah pohon kayu renda, teduh molek dalam suasana kemarau yang begini hebat. Sejuknya pemandangan cukup membahagiakan. Maka Nabi jumpa satu orang hamba Allah di syurganya lagu tu, duduk beristirahat di bawah pohon kayu di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sebab dia kawan-kawan sekalian? Sebab dia kecil, orang tak sangka pun sebab dia. Ini benda kita kena buat. Dia ada satu kitab, A'zamu Al-Hasanat, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia satu perkara saja. Fulan diberi fulan ini, dia tengok ada satu dahan kayu berduri, ada satu dahan kayu, pokok kayu berduri, duduk menghala memanjang ke laluan orang ramai. Dia pun ambil pisau. Dia potong batang berduri tadi. Lepas dia potong batang berduri tadi, orang ramai boleh lalu dengan senang-lenang sahaja. Jadi sebab dia membuang segala susah payah orang dari tengah jalan, Allah Azza wa Jalla bagi pada dia nikmat syurga. Jadi kita ni tuan-tuan, jangan menyusahkan orang. Jangan letak paku tengah jalan, jangan letak duri tengah jalan, jangan letak reba tengah jalan, jangan letak sapah tengah jalan, sebab benda-benda gini boleh menjejaskan. Kena tengok, Islam ni kena bagi syurga. Tuhan nak bagi syurga sangat pada orang. Buat yang sedikit boleh pahala yang banyak, boleh syurga yang banyak. Jadi kita kena buat amalan-amalan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hantarkanlah kami balik semula ke alam dunia. Kami nak buat amal yang salih. Orang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sudah tahu. Kalaulah mereka diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla balik semula ke alam dunia, lakanu fiha kufaran kama kanu. Nescaya puak-puak ni kekal dengan kafir dia seperti mana awal. Supaya kalau balik semula ke alam dunia pula gitulah. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dihantar balik semula ke alam dunia, mereka akan kembali buat benda Allah Ta'ala marah kerana mereka ini puak-puak kafir sentiasa dusta pada Allah. Kita duduk di alam roh dulu, kita kecek dah dengan Tuhan. Duduk di alam roh dulu, Allah Ta'ala sudah tanya kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Benarlah ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Syahidna. Semua orang masa duduk di alam roh dulu mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Bila mari ke alam dunia, manusia lawan balik Allah Ta'ala. Samalah juga di sini dengan ayat ini. Kalaulah puak-puak kafir ni Tuhan tak balik semula ke alam dunia, nescaya mereka ni kafir semula seperti sedia kala. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Baik.
Qala ta'ala, ayat 13 surah Luqman, surah Sajadah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Ta'ala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal saleh kepada tiap-tiap seseorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di hari akhirat. Tetapi telah tetap hukuman siksa dariku demi sesungguhnya. Baik, kalau Allah Ta'ala nak mentaufiq ke semua manusia kepada hidayahnya, kepada iman, kepada amal yang saleh, la fa'alna, Allah Ta'ala boleh buat. Seperti firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, surah Yunus. Dan kalaulah Tuhan kamu menghendaki, la'amana, nescaya akan beriman semua yang ada di bumi ini, semua sekali. Tetapi Allah Ta'ala ada hikmahnya, dia nak manusia ni buat persiapan dan buat pilihan. Kita ni tuan-tuan, kita boleh mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Allah kita boleh cari. Ada seorang padri mencari Islam selama 12 tahun. 12 tahun dia mencari Islam. Dia belajar bab Islam, dia mengkaji bab Islam. Akhirnya dia boleh menerima Islam. Petang ni ada satu orang makcik telefon pada saya. Ada satu orang Tinosia nak masuk Islam. Alhamdulillah, saya uruskan. Petang ni telefon pada sahabat saya yang dekat dengan rumah dia, minta dia selesaikan masalah pengislaman seorang yang beragama Buddha sebelum daripada ini. Nak sebut bahawa amat tanya, pasal apa yang nak masuk Islam? Dia berkawan dengan orang Islam, dia tengok orang Islam ni semaya dan sebagainya. Ada satu orang Cina di Wakah Baru, Kelantan. Ini pengalaman saya di awal tahun 2008 begitulah. Dia pergi jumpa saya nak masuk Islam. Makcik ni, umur dia lebih kurang 60 tahun. Saya kata kepada dia, makcik, sebelum saya nak ajar makcik kalimah syahadah masuk Islam ni, saya nak perkenalkan sedikit Islam ni apa benda, biar makcik boleh faham. Dia kata kat saya, ustaz tak payah cerita kepada saya apa dia Islam. Sebab saya telah pergi dengar orang mengajar di Masjid Wakah Baru, Kelantan, Wakah Baru Tumpak, Kelantan, selama 7 tahun. Dia kerja dia di pasar, dia jual sayur. Petang dia balik rumah, dia tengok orang Islam pergi masjid petang-petang. Dia pun mandi orang Islam sapa di masjid duduk semaya, dia pun sapa dengan kata dia Nisan Sani. Duduk di tepi masjid, dia dengar orang mengajar di Masjid Wakah Baru, dia kata selama 7 tahun dia mencari Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahkan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makna di sini bahawa kalau Tuhan nak bagi begitu, Tuhan boleh bagi. Tapi hikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia ni buat persiapan tanpa ada apa-apa paksaan dan juga tekanan, maka mereka boleh terima agama Islam ini. Supaya orang duduk rumah tepi masjid lah. Kalau orang nak pergi masjid tu semua, dia boleh pergi je masjid tu. Tapi kalau orang tak segi, rumah dia tepi masjid pun dia tak pergi. Orang lagu ni tuan-tuan, kalau rumah dia atas masjid tak tubik lagi semaya Jumaat. Pasal dia tak segi pada agama. Nah, sepatut di musim-musim kita di kuarantin begini mau negara. Allah ni ramai duduk kecek. Oh, tahun ni tak boleh terawih di masjid lah kita. Masa Allah ni masjid duduk sengih pun tak pergi juga. Tak pergi juga. Patutnya pergilah ke masjid. Perangai manusia lah gitulah. Kalau orang suruh pergi, dia tak pergi. Orang tak suruh pergi, dia nak pergi. Yalah mualik, bulan-bulan puasa ni, kalau pergi masjid, kalau orang tak ajar pergi masjid, bulan puasa dia pergi ni, 4-5 hari pertama dia adanya, pakai semutah habis besar, letak kain sebar di bahu, cukup 5 hari, malah jumpa guru makan colek dekat, pakai tak pergi masjid, buat kita ni, tu setengah-setengah orang. Baik. Qala ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha
walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi tetaplah akan qada dan qadarku, kata Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala nak penuhkan neraka jahanam itu dengan sebahagian daripada jin dan manusia. Di mana mereka ini orang yang tidak buat persiapan untuk bertemu dengan Allah, dan orang ni orang yang memilih jalan kesudahan yang begitu buruk. Akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak comel. Orang ni buat dosa pada setiap masa. Maka orang lagu ni walakin haqqal qawlu minni. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan semua, ayat dah dalam Quran tu hari ayat. Ada sebahagian manusia ni Allah Taala akan suruh masuk neraka. Allah Azza wa Jalla akan isikan mereka itu dalam neraka. Allah Taala qala ta'ala wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yubsiruna walahum adhanun la yasma'una biha. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Kami akan penuhkan, walaqad zara'na li jahannama, dalam neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, banyak di kalangan jin dan manusia. Apa sifat mereka? Lahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tidak melihat perkara yang benar. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak mendengar akan perkara yang baik. Ada mata tak melihat, ada telinga tidak mendengar, ada akal fikiran tidak berfikir. Allah Subhanahu wa taala kata ulaika kal an'am, mereka ini seperti haiwan ternakan, serupa dengan binatang, ya. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternakan tadi, lembu, kobra, itik, serati, kambing, beri dan sebagainya. Jadi mereka ni kawan-kawan semua, walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ayat ke-14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu maka rasalah azab siksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi, dan dengan yang demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Allah Ta'ala kata fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Allah Ta'ala kata kepada penghuni neraka ini, wahai puak-puak kafir, zuku, rasalah puak-puakmu azab ini, sebab kamu tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Dan melupa kepada perintah aku, mu tak percaya pada hari kiamat aku, melupa nak amal ibadat kepada aku. Seperti mana kamu lupa kepada aku di alam dunia, hari ini aku lupa kepada kamu. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Allah Ta'ala kata wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Dikatakan pada hari ini, kata Allah, nansakum, kami lupakan kepada kamu. Pasal apa kami lupa kepada kamu? Kama nasitum liqa'a yawmikum hadha, seperti mana kamu lupa untuk bertemu dengan kami pada hari ini. Dan lupa kepada aku, maka aku juga lupa kepada kamu. Sebab tu kawan-kawan kena ingat pada Allah Azza wa Jalla ni. Kalau tak ingat pada Allah, Allah Subhanahu wa taala
akan lupa kepada kita pada hari akhirat kelak. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, dan siapa berpaling daripada ingat padaku, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka itu kehidupan yang sempit di alam dunia. Orang lupa kepada aku, sesat, hidup dalam akhirat sesat. Bagi mereka lupa kepada aku, kata Allah, Allah Ta'ala kata, aku bagi pada mereka kehidupan yang sempit di alam dunia. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka pada hari akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, wahai Tuhanku, kenapa kamu kumpul aku ya Allah dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan aku duduk dalam dunia dulu, aku dapat melihat segala-galanya. Jawab Allah Ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, demikianlah kamu semasa kamu hidup di alam dunia dulu. Marilah ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayat Al-Quranku, fanasitaha, tapi kamu telah lupa kepadaku. Wa kadzalikal yawma tunsa. Maka hari ini kamu dilupakan olehku. Seperti mana kamu lupa kepada Allah di alam dunia, maka di hari akhirat kelak Allah Ta'ala lupa kepada kita. Dia tuan-tuan begini, kunci nak suruh Tuhan ingat kita atau Tuhan teringat kita, duduk kita. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kita. Kalau kita teringat kepada Allah, Allah tak ingat kepada kita. Qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku ingat kepada kamu. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah Ta'ala akan lupa kepada kita. Nak tahu kita diingati oleh Allah ataupun tidak, maka kita kena tengok diri kita ingat kepada Allah ataupun tidak. Kerana itulah Allah Ta'ala nak dia upah nak pula kita. Kalau kita banyak ingat kepada dia, demi kita syurga. Wazakirin Allah katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala kata, orang laki-laki yang banyak berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Wazakirat, orang perempuan yang banyak ingat pada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu keampunan dari sisi Allah, wa ajran 'azima, dan juga balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syurga. Kalau kita ingat kepada Allah, itulah dalam Al-Quran tuan-tuan tengok ayat, ya Tuhan suruh sebut dengan banyak, ialah sebut nama Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, sebutlah kamu akan nama Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, tak lupa kepada Allah, kita boleh syurga. Kalau kita lupa kepada Allah, apa Allah kata? Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Fadhuqu bima, ya rasalah kamu akan azab ini kerana kamu lupa pertemuan pada hari ini. Inna nasinakum. Kata dia, inna nasinakum.
Sebagaimana kami telah lupakan kamu. Oleh kerana melupa kepada aku, kata Allah, wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan di alam dunia. Rasalah kamu, sebab kamu duduk dunia kamu lupa kepada aku. Kamu lupa kepada aku, kata Allah Ta'ala. Hari ini merasalah. Wadzuqu azabal khuldi. Rasalah kamu akan azab yang berpanjangan ini. Berpanjangan ini, bal khuldi, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu rasakan di alam dunia. Jadi tuan-tuan semua, kamu buat atas dunia, kamu akan rasa di hari akhirat kelak. Bila orang ni masuk neraka ni tuan-tuan, azab dianya berpanjangan. Takhludun. Pasal apa azab dia panjang? Sebab dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqan jazaa'an wifaqan innahum kanu جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ini contoh azab yang berkekalan pada hari akhirat kelak. Qala Ta'ala, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka puak-puak kafir tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Bila mereka kafir ni, mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna jahannama kanat mirsada. Ini neraka jahanam, tuas dia untuk puak-puak kafir ini. Littaghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Allah, tempat kembali mereka. Labisina fiha ahqaba, mereka akan duduk dalam neraka itu berkurun-kurun lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, masa mereka hidup dalam neraka jahanam tadi, mereka tidak akan rasa sejuk. Tidak akan rasa sejuk sampai bila-bila. Wala syaraban, dan tidak boleh minum air sikit rabuk, air sedap lah. Air neraka tu boleh lah, panas dah tu. Illa hamiman wa ghassaqa. Kalaulah puak-puak neraka nak minum air, Allah Ta'ala beri kepada mereka ni airnya. Apa airnya? Air panas yang menggelegak. Illa hamiman, air panas yang menggelegak. Wa ghassaqa, air danur yang mengalir. Air panas yang gelegak Tuhan bagi. Air danur, air dana yang kotor. Seperti mana dalam satu hadis disebutkan, orang yang mati sebagai penagih arak, penagih dadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi minum kepada mereka daripada satu sungai yang bernama Tinatul Khabal. Tinatul Khabal ini himpunan satu sungai yang airnya berpunca daripada air-air yang keluar daripada perempuan-perempuan lacur. Tak, perempuan-perempuan apa dia ni? Perempuan-perempuan pelacur. Perempuan pelacur itu masuk neraka, dibakar oleh Allah. Air yang keluar daripada kemaluan mereka itu diminum oleh peminum-peminum arak yang tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Di sini Tuhan kata illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk mereka buat di alam dunia dulu. Innahum kanu la yarjuna hisaba, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Orang kafir hidup atas dunia ni tuan-tuan tidak mikir bahawa dia akan jumpa di akhirat kelak.
untuk hari hitungan amal. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu. Ini keadaan orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Tafsir kepada firman Allah Ta'ala, وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ini kawan-kawan semua kena ingat molek. Keadaan yang menimpa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan baca lagi pada malam besok sambungan kepada ayat ini, yakni daripada firman Allah Taala dalam surah ini, ayat ni ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah Ta'ala sebut sifat orang yang beriman di alam dunia, dan balasan dia akan menemui mereka di hari akhirat kelak. Tadi Tuhan sebut bab orang kafir dengan balasannya, maka ayat malam sifat orang beriman kepada Allah dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Insya-Allah tersambung lagi pelajaran kita tafsir Al-Quran dari surah As-Sajdah. Insya-Allah malam besok bermula pada ayat yang ke-15. Nafa'anallahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا وبلغنا بلغ ما معنا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.